Jadi tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bakal berangkat untuk menghadiri sidang United National General Assembly yang ke-77, tuan-tuan. Pada 13 hari bulan ini akan bermula di New York, 13 hari bulan September sehingga 29 hari bulan September. 27 hari bulan September. Dan kita dikabarkan sebaik saja selesai unggah, beliau akan pergi ke beberapa buah negara. Termasuklah menunaikan umrah. Alhamdulillah. Kita doakan beliau pergi, selamat semasa berada di sana dan selamat dalam perjalanan balik. Namun sesaudara, jangan lupa ketika Thaksin Perdana Menteri Thailand berangkat ke Ungar, tuan-tuan, bila dia balik, dia pun tak balik akhirnya kerana beliau telah kehilangan jawatan Perdana Menteri. Kita tahu bahawa ada usaha untuk melengah-lengahkan pilihan raya, tuan-tuan. Ada usaha untuk melengah-lengahkan pilihan raya. Dan kita dikabarkan kemungkinan besar selepas selesai unggah, beliau akan pergi ke beberapa buah negeri. Mungkin datang musim hujan, musim banjir, baru balik. Maka pada ketika itu kita tidak akan tergamak untuk meminta beliau membubarkan parlimen. Jadi sebenarnya saudara, masa yang terbaik untuk beliau membubarkan parlimen ialah sekarang. Sebelum beliau berangkat pergi ke Ungar ni, lebih baiklah beliau bubarkan parlimen. Dan kalau boleh batalkan pemergian ke Ungar ni, batalkan pun tidak ada masalah, saudara. Tidak ada apa. Takut bila time dia pergi Ungar, kita unggah-unggih kat sini. Macam-macam boleh berlaku, saudara. Kerana sejarah, saya tak kata sejarah ni bakal berulang. Kita menasihatkan jangan sampai sejarah itu berulang. Di Malaysia, alhamdulillah, pasukan tentera kita sentiasa memberikan taat setia dia kepada Perdana Menteri dan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi Dato' Seri Ismail Sabri tak perlu bimbang, tidak perlu bimbang bahawa apa yang berlaku kepada Thaksin, iaitu beliau telah pun berhadapan dengan rampasan kuasa di Thailand. Ianya pasti tidak akan berlaku ke atas Dato' Seri Ismail Sabri. Pasti tak akan berlaku kerana tidak ada pihak tentera atau mana-mana pihak nak melakukan kudeta ke atas dirinya. Tetapi tuan-tuan, Dato' Seri Ismail Sabri telah pun mengeluarkan janjinya bahawa pilihan raya akan diadakan dalam masa terdekat dan beliau tidak akan menangguhkan walau sesaat sekalipun. Ramai yang telah menelpon saya, yang telah menghantar mesej. Saya minta maaf banyak-banyak sebab yang menghantar mesej ini terlalu banyak, tuan-tuan. Saya minta lah kalau ada mesej-mesej penting terus hantar di WhatsApp 011622152253. Terus terang sekarang ni saya beritahu, WhatsApp 0123320000. Hampir pasti saya tak boleh baca, tuan-tuan. Hampir pasti saya tak boleh baca. Tetapi yang mana saya sempat baca ni, saudara, semuanya minta supaya MKT UMNO, Presiden Parti, mengambil tindakan memecat Dato' Seri Ismail Sabri. Bertanyakan betul ke Majlis Kerja Tertinggi UMNO nak mengadakan undi tak percaya kepada Presiden Parti, dan macam-macam lagi. Saya tahu ramai yang meminta supaya Presiden bertindak tegas. Dan seperti mana yang saya sedia maklum, saya telah maklumkan kepada tuan-tuan bahawa Presiden dan kepimpinan UMNO ada kira-kira dia. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa sebelum ini kita berhimpun untuk mendesak supaya pilihan raya diadakan dalam masa terdekat. Dan disebabkan perhimpunan yang telah pun sebenarnya perhimpunan tu kita ada satu gambaran yang cukup jelas bahawa akar umbi mahukan pilihan raya diadakan. Akar umbi mahukan pembubaran parlimen dilakukan sekarang.
dan akaumbi mendesak supaya kepimpinan memecat mereka-mereka yang telah mengkhianati parti. Tetapi tuan-tuan, Presiden memberi janji bahawa pada malam tersebut, ketika kita berhimpun pada tanggal 27 hari bulan 8 yang lepas, malam tu dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, ianya akan dibincangkan. Dan selepas tu kita tak mendengar sebarang jawapan, tuan-tuan. Kenapa kita tak mendengar sebarang jawapan? Sebab sudah pastilah apa yang tuan-tuan minta telah pun dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu je sebabnya, tuan-tuan, kita tak dengar sebarang keputusan diumumkan oleh Setiausaha Agung seperti biasa. Namun tuan-tuan, walaupun ada di antara kepimpinan UMNO percaya bahawa Perdana Menteri berpegang kepada janji-janji beliau, namun perbuatan orang-orang di sekeliling beliau jelas menunjukkan bahawa bukan hanya mereka tidak akan mendengar, bukannya mereka tidak akan mengotakan janji untuk membubarkan Parlimen segera, malah kita lihat Tan Sri Anwar Musa sudah pun mula menggerakkan usaha untuk mengambil tindakan disiplin ke atas Datuk Seri Datuk Seri Zahid Hamidi pula. Kita dengar ada usaha-usaha ke arah nak meminta supaya Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bertanding, kerana kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi mempunyai kes mahkamah. Yang kita sendiri tahu bahawa sebenarnya Tan Sri Anwar Musa juga ada kes mahkamah, tetapi dia diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir. Namun Presiden kita yang tidak mahu mendengar kenyataan ataupun permintaan Tun Dr. Mahathir untuk membubarkan parti, sebaliknya beliau telah berhadapan dengan 87 pertuduhan 10 hari selepas beliau menolak untuk membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Jadi tuan-tuan, walaupun mereka-mereka ini tidak dihadapkan ke muka pengadilan, itu tidak bererti mereka ni bersih tanpa sebarang skandal dan salah laku, tuan-tuan. Mereka tidak didakwa, pendakwaan ke atas mereka digugurkan ataupun tidak sempat pun didakwa. Malah ada yang telah tukar daripada menjadi orang yang sepatutnya didakwa menjadi saksi utama, adalah kerana mereka tunduk dengan musuh-musuh UMNO, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu dengan saudara bahawa parti sudah pasti akan membuat pertimbangan terbaik. Namun tindakan-tindakan juak-juak yang menyokong untuk pilihan raya dilengahkan hari ini, dengan khabar hari ini Perdana Menteri sendiri sudah mula mengatakan di hadapan orang-orang yang terdekat dengan beliau bahawa pilihan raya akan diadakan bukan tahun ini tetapi tahun depan. Ini jelas bertentangan dengan apa yang beliau janjikan di dalam mesyuarat MT yang lepas. Sudah pastilah apa yang beliau lafazkan di hadapan orang-orang kanan dia tu juga sampai di telinga Presiden UMNO, juga sampai di telinga timbalan Presiden UMNO dan rakan-rakan pimpinan UMNO yang lain. Jadi saya menjangkakan, tuan-tuan, sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri mengambil keputusan untuk pergi ke Unggal dan beliau tidak membubarkan Parlimen seperti mana yang kita expect beliau akan lakukan, maka kemungkinan besar, tuan-tuan, bila beliau balik nanti, sokongan telah pun ditarik terhadap beliau, sokongan ditarik terhadap beliau, dan kemungkinan besar beliau akan balik bukan lagi sebagai Perdana Menteri, tuan-tuan. Ini satu perkara yang tidak mustahil boleh berlaku. Dan kita juga yakin, saudara, kemungkinan besar sebelum beliau berangkat ke Unggal, sekiranya beliau tidak memberikan kata putus ataupun menunaikan janji seperti mana yang telah dibuat di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, saya yakin, tuan-tuan, tidak mustahil mungkin mereka yang merasa dirinya diperbodohkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini akan bertindak
untuk menekan button lebih awal daripada hari beliau berangkat ke Unggah. Ini tidak mustahil, mungkin juga berlaku, dan inilah saudara yang diharapkan oleh akar umbi, supaya pihak parti bertindak tegas dan tidak menunggu kita dibunuh satu demi satu, seperti mana yang kita lihat hari ini. Mantan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak sudah pun dikorbankan, Datin Sri Rosmah Mansor sudah pun didapati bersalah dengan cukup zalim sehingga didenda sebanyak 970 juta ringgit, tuan-tuan. Padahal beliau dikatakan menerima hanya 5 juta dan 1.5 juta. Itu pun yang menerima bukan beliau, yang menerima ialah Rizal Mansor, yang hari ini dengan bangganya selepas Datin Sri Rosmah didapati bersalah, beliau post dalam Facebook dia gambar dia main golf, gambar dia beli kereta baru sempena ulang tahun 48, tak tahulah ulang tahun dia ke ulang tahun bini dia ke, Mercedes baru. Seolah-olah tuan-tuan beliau ni kebal dan dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Kita pun tak faham kenapa SPRM membiarkan Rizal Mansor ini begitu bermaharajalela. Tak apalah tuan-tuan, bagilah dia peluang. Mungkin sekarang ni dia dilindungi, tetapi besok lusa tuan-tuan bila ditukar kerajaan belum tentu dia selamat, tuan-tuan. Orang-orang yang korup ini, orang-orang yang selama hari ini diselamatkan daripada dihadapkan ke mahkamah, akhirnya bertukar menjadi saksi pihak pendakwaan, bersekongkol dengan musuh kita. Saudara, bila tiba masanya kita adakan RCI, Royal Commission of Inquiry, untuk menyiasat Badan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara, institusi asas negara, semuanya tuan-tuan akan terbongkar, insya-Allah. Jangan bimbang tuan-tuan. Biarlah dia posing macam mana sekarang, saudara, selagi dia fikir dia kebal, biarkan. Dia jangan lupa Allah Ta'ala itu ada, dan keadilan akhirnya akan berpihak kepada mereka-mereka yang benar, insya-Allah. Jadi saudara, malam ni kita nak kupas pelbagai isu. Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, boleh diajukan kepada WhatsApp 0113595444, 0113595444, atau nak tulis di ruangan komen, takut kami tak terbaca. Kalau dah sampai 9,000, 10,000 orang komen, macam mana kita nak baca, tuan-tuan. Jadi WhatsApp tu lebih efektif. Silakan.